Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan imam kita, barisan ahli jawatankuasa Masjid Bandayu, hadirin dan hadirat, adik-adik yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sampailah kita pada hari yang kedua tarikh baru Hijriyah, yakni 2 Muharram 1442. Dengan kata lain, telah berlalu 1442 tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlangsung. Dan menjadi kebiasaan kita di Malaysia, satu amalan umat Islam menyambut atau memperingati awal tahun hijrah ini sebagai satu peristiwa besar di dalam sejarah Islam. Walaupun tarikh awal hijrah ini kebanyakannya diingati sebagai satu momen kita mengingati peristiwa hijrah, namun pada hakikatnya hijrah itu sendiri tidak berlaku pada 1 Muharram. Itu ya. Hijrah itu adalah awal tahun yang kita jadikan sebagai tahun Islam ataupun takwim hijri, di mana pada 17 tahun ke-17 Hijriyah, ya, apabila Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dia mengadu kepada Sayyidina Umar tentang susahnya merujuk menggunakan tahun-tahun tertentu, ya, di mana amalan orang-orang Arab dahulu mereka akan menggunakan satu peristiwa setahun selepas tahun gajah, ya, sekian tahun selepas perang unta. Ya, jadi ini menjadi sukar untuk mereka merujuk amalan hijriyah itu, sehinggalah Sayyidina Umar, salah seorang daripada Khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, mengambil inisiatif yang banyak dalam pembaharuan pentadbiran, bahkan menjadi pencetus kepada begitu banyak prinsip-prinsip pentadbiran moden. Sayyidina Umar telah memilih atau mengajak para sahabat untuk memikirkan apakah sebaik-baiknya mereka lakukan dalam membuat kiraan tersendiri, ya. Sehingga selepas beberapa perbincangan, akhirnya mereka memilih, ya. Sepertinya kalau nak diceritakan tentang perbincangan panjang pula, ya. Ada yang memilih tahun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang memilih tahun kelahiran, dan apabila telah diteliti dan disepakati sesama mereka, maka diambillah tahun Hijriyah. Jadi isu di sini ialah kenapa tahun Hijriyah itu, kenapa peristiwa hijrah itu menjadi titik tolak sebagai tahun kiraan yang pertama dalam Islam, ya. Sedangkan banyak sistem kalender yang lain yang telah wujud ketika itu. Di antara sistem kalender yang telah wujud, ya, ketika itu ialah sistem
Julian contohnya, ya, ataupun Julian tapi Romawi, ya, bukan Julian, ya. Masihi yang mengambil kira daripada zaman kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak juga bangsa lain, ya, bangsa Maya, bangsa Cina, bahkan orang India, bahkan orang Yahudi pun mereka mempunyai kiraan tahun mereka sendiri. Jadi begitu banyak jenis kalender, orang Arab telah menggunakan satu sistem sejak turun-temurun lagi. Jadi bukanlah sistem kalender itu baru, tetapi yang barunya ialah menetapkan tahun yang pertama dalam ataupun untuk digunakan sebagai sistem kalender Islam itu sendiri. Amalan menggunakan kiraan pergerakan bulan itu telah pun berlangsung. Jadi kalau kita rangkum, ya, dalam seluruh dunia ni sebenarnya ada 3 sistem kalender. Yang pertama berasaskan kiraan matahari, ya, solar. Yang kedua adalah luna adalah menggunakan kiraan bulan. Yang itu kita adaptasikan di dalam sistem kalender Islam. Ada juga menggunakan lunisolar, ya, iaitu hybrid antara kiraan tahun menggunakan pergerakan matahari dan bulan, ya. Jadi setiap sekian tahun ada sistem correction dia. Kalau dalam tahun Masihi pun ada juga sistem correction dia, ya, iaitu ada leap year. Tiap-tiap 4 tahun dibetulkan dengan 1 hari di bulan Februari, ya. Tetapi dalam kiraan tahun Islam dia tidak ada sistem leap ni. Bahkan tidak ada kiraan, ya, bahawa bulan ni mesti 29, ni nanti 30, ni 29, 30. Tetapi dia berdasarkan observation yang sebenar, ya. Dia menggunakan kaedah cerapan bulan, iaitu cerapan bulan dikira daripada hari ke-29 satu bulan itu. Kalau bulannya kelihatan, esok adalah 1 hari bulan Hijrah yang pertama. Kalau tidak kelihatan, dilengkapkan 30 hari, maka ditambah lagi. Sebab pergerakan bulan ni dia dalam 29 poin berapa hari lah pergerakan bulan daripada mengelilingi bumi ini. Maka tahun ataupun kiraan Hijriah ini dia tidak mempunyai kiraan tetap, tetapi sangat penting. Sangat penting untuk kita rujuk sebagai tahun ataupun tarikh menetapkan satu-satu ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mungkin tidak lanjutkan secara lengkap, ini kita boleh ikut kursus falak kalau kita nak buat kiraan hijrah ni. Tentang perkataan hijrah itu sendiri, ya. Tentang perkataan hijrah itu sendiri. Hijrah daripada perkataan bahasa Arab hajara. Hajara kalau kita rujuk maksud literal dia atau lughawi dia atau lughatan, maksudnya adalah kalau dalam bahasa Arab disebut khurujul fard min ardin wa intiqaluhu ila ardin ukhra, iaitu seseorang keluar daripada satu wilayah di atas bumi ini, satu kawasan tanah, pindah ke kawasan yang lain, bihadafil husul 'ala al-aman wa rizq, dengan tujuan untuk memperolehi keamanan ataupun rezeki, wa intiqal mar'i min baladin ila baladin akhar, ataupun daripada satu negeri ke satu negeri, laisa muwatinan fihi, dan dia tidak yang tempat dia hijrah itu bukanlah tempat tinggalnya, ya, liya'isha fihi bi sifatin daimah, supaya nanti dia tinggal di situ dalam sifatnya secara tetap, atau mustautin di situ akhirnya. Dari sudut istilahi ataupun ulama juga menggunakan syar'an istilah hijrah dari sudut syaraknya, dia merujuk khusus kepada intiqalul rasul, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intiqalul rasul alaihi salatu wassalam wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, min daril kufur, daripada negeri kafir, wahia Makkah, iaitu Makkah, ila darul Islam wahia al-Madinah, menuju ke negeri Islam, iaitu al-Madinah al-Munawwarah, ila an tamma fathu Makkah, sehinggalah
tercapai ataupun terhasilnya pembukaan Makkah. Waqad tamal intiqal ta'yidan wa nusratan lirrasul alaihi salatu wassalam. Maka tamatlah atau sempurnalah penghijrahan atau perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai nusrah wa i'anatal mu'minin li ba'dihim al-ba'd ala qital al-kafarah, iaitu menjadi bentuk pertolongan kepada orang-orang mukmin, mereka orang-orang beriman, tolong menolong sesama mereka dalam memerangi orang-orang yang kafir. Maka dengan memahami hijrah ini, tahulah kita, ya, berbagai-bagai isu, terutama sekali mutakhir ini orang tanya, hijrah itu apa? Hijrah itu kita ingat lagu ya, hijrah itu perjuangan, kita ingat lagu. Ada lagi orang kata hijrah itu pelarian. Betul ke? Ya. Dalam bahasa Arab pelarian istilah dia al-luju'. Orang-orang yang melarikan diri daripada satu peperangan dinamakan al-laji'un. Itu tidak dinamakan muhajirun. Ya, migration tak sama. Jadi kita lihat, jadi kepahaman secara istilahi pun sudah keliru, ya. Belum lagi merujuk kepada konten hijrah itu sendiri. Maka demikian tuan-tuan dan puan, memahami istilah itu sangat penting, ya. Untuk kita dapat memahami konteks sebenar apakah yang kita maksudkan hijrah bila kita merujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merujuk pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ini satu peristiwa yang besar. Jadi kita tak boleh melihat konteks hijrah ini semata-mata sebagai satu peristiwa tersendiri, apalagi peristiwa terpencil, kerana ia telah meletakkan impak yang sangat besar. Dan mempelajari hijrah itu sendiri tidak dapat kita pisahkan daripada keseluruhan sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawakan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mempelajari sirah itu sendiri, dia tidak terpisah daripada zaman pra kenabian itu sendiri. Sebab itu kalau kita belajar sirah, bahkan kalau kita rujuk kepada ni, di antara kitab yang paling banyak dirujuk Ar-Rahiqul Makhtub, ya, kitab yang diberikan anugerah oleh Raja Saudi dalam pengumpulan ataupun penyusunan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tak boleh kata inilah kitab terbaik, yang lain tu salah semua. Tidak. Kita kena rujuk banyak kitab, ya. Jadi di dalam ini pun diceritakan asal daripada budaya orang Arab. Apakah kelebihan orang-orang Arab dari segi bahasa, dari segi budaya mereka, dari segi seni dan sebagainya. Sehingga bila kita tahu kultur ataupun culture orang-orang Arab ni, budaya yang telah berlaku, maka kita akan lebih faham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dipilih di kalangan orang-orang Arab itu sendiri dalam membawa dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan sirah itu sendiri bermula daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kelebihan yang berlaku. Diceritakan, ya, sama ada cerita ini ada cerita daripada sumber yang kuat ataupun yang masyhur sahaja, tetapi sebenarnya tidak daripada sumber yang kuat. Namun begitu banyak cerita tentang kelebihan Rasul, tentang berlakunya padam api di api Majusi dah dinyalakan, nyanyikan, ya. Berbagai-bagai peristiwa tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga bahawa baginda telah pun dalam keadaan berkhitan. Baginda sallallahu alaihi wasallam membesar di tengah kaum Badui, ya, di kalangan mereka ini. Dipelihara oleh ibu susuannya, di mana di situ telah berlaku penyucian jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga di dalam masa kecil baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda telah didatangi oleh malaikat, dicuci jiwanya, seperti peristiwa sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj itu sendiri. Jadi keseluruhan peristiwa ini dia tidak terpisah. Jadi kita tak boleh tengok peristiwa hijrah sahaja. Kita kena tengok dari satu fasa ke fasa. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar di dalam kalangan kaum Badui itu, kemudian berniaga, kemudian
berkahwin dengan seorang wanita yang mulia, seorang yang bangsawan, dihormati, melahirkan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia angkat menjadi rasul, kemudian berdakwah secara sembunyi, kemudian berdakwah secara terang-terangan, kemudian baginda diboikot, kemudian baginda dakwah di Taif, kemudian baginda pindah ke dibawa Isra dan Mi'raj. Selepas Isra dan Mi'raj itu dibawa pergi ke dihijrahkan ke Madinah Al-Munawwarah. Dihijrahkan. Jadi peristiwa, memahami peristiwa hijrah ini, dia tidak terpisah daripada sirah, supaya kita melihat kebesarannya. Di antaranya ya, kita melihat bahawa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam perancangan ilahi. Dia tidak berlaku dengan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfikir untuk berhijrah. Jadi kita tak boleh tengok Rasulullah ini dah tak tahan lagi hidup kat Mekah, maka larilah ke Madinah. Kalau kita melihat dalam konteks seperti itu, tentulah akan berlaku banyak kekeliruan. Tentulah timbul perkataan Rasulullah ini rupanya seorang penakut, takut mati. Rasulullah rupanya mencari kehidupan yang lebih baik, lebih terjamin di Madinah. Kalau kita melihat demikian, maka timbullah banyak kekeliruan. Bahkan timbullah banyak pemikiran negatif tentang bukan saja peristiwa tetapi syakhsiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba kita lihat beberapa hadis berkaitan dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebut ya, bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 40 sanah. Fa makatha bi Makkah 13 sanah yuha ilaih, thumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Nabi dilantik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia 40. Baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan agar berhijrah, diperintahkan agar berhijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun. Wafat ketika berusia 63 tahun. Ini petikan daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam satu petikan lain, Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain wastumbi'a yaumal isnain wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumal isnain wa qadima al-Madinah yaumal isnain wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain wa rafa'a al-hajara al-aswad yaumal isnain. Ini tentang kelebihan hari Isnin. Tetapi dalam inilah diceritakan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi hari Isnin, keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada hari Isnin, masuk ke Madinah pada hari Isnin, wafat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, mengangkat Hajarul Aswad ini pada hari Isnin. Jadi walaupun hadis ini merujuk pada hari Isnin, tetapi di situ dirujuk peristiwa-peristiwa besarnya. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil manam anni uhajir min Makkah ila ardin biha nakhlun fa dhahaba wa hala ila annaha al-yamamah aw hajara fa idza hiya al-Madinah Yathrib." Aku telah bermimpi, kata sallallahu alaihi wasallam, aku telah bermimpi. Sesungguhnya aku berhijrah daripada kota Makkah menuju ke satu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu ialah Al-Yamamah atau Hajar, tetapi ia sebenarnya adalah Yathrib, nama Madinah ketika itu. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat yang lain pula disebut, inni uritu, aku diperlihatkan darah hijratikum, iaitu negeri yang kamu nanti akan dihijrahkan. Ra'aitu zata nakhlin bainal labatain, dan iaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua yang berbatu. Ada juga dikatakan dua lebah, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
dari sedikit petikan hadis kita tadi yang kita sama-sama dengar tadi, ia menampakkan bahawa hijrah ini adalah sesuatu yang telah dirancang akan berlaku. Maka kalau kita rujuk lagi peristiwa bagaimana hijrah itu berlaku, bermula daripada perancangan awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh golongan ataupun sekumpulan orang yang telah beriman daripada Al-Madinah, kemudian berbai'ah mereka itu dalam bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian selepas bai'atul Aqabah itu mereka dibawa ataupun dikirimkan, diutuskan kepada mereka itu Mus'ab bin Umair, seorang yang muda, untuk berdakwah di Madinah. Ni kalau cerita tentang Mus'ab ni lagi panjang lagi kita nak cerita. Tapi kepercayaan yang telah baginda Rasulullah SAW berikan kepada golongan muda. Ini satu contoh yang sangat baik. Itu persiapan awal. Datang lagi musim haji pada tahun berikutnya, berlaku bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi adanya bai'ah yang pertama, adanya bai'ah kedua menunjukkan bahawa hijrah itu telah berlaku secara terancang. Bukan satu reaksi terhadap satu peristiwa, rasa takut, lari. Tidak. Tetapi telah terancang. Sehinggalah apabila berlaku hijrah itu, para sahabat berhijrah secara diam-diam. Ya? Yang mana dalam keadaan kemuncaknya, orang-orang Quraisy telah melakukan banyak penyiksaan terhadap sahabat-sahabat. Mereka telah memboikot, mereka nampak ya, orang-orang yang beriman ini diseksa dengan berbagai-bagai siksaan. Dibunuh pun ada. Jadi kalau dari segi gerakannya telah sempit keadaan untuk meneruskan dakwah secara terbuka. Kemudian para sahabat ini, mereka ini telah diberikan ya kepada mereka, diarahkan untuk mereka berhijrah. Maka kalau kita lihat daripada hadis berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat, kan, disebut tentang hijrah ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Bagi seseorang itu pahalanya adalah bergantung niatnya. Bagi seseorang setiap amalnya adalah bergantung niat, dan pahalanya adalah bergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka sesiapa yang berhijrah kerana perintah Allah dan Rasul, maka dia berhijrah sebagai satu bentuk ketaatan, sebagai satu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Sesiapa yang berhijrah, sama-sama hijrah. Yang tadi dihijrah sebab perintah Allah dan Rasul, yang lain berhijrah sebab apa? Susah dah hidup kat Mekah ni, kita sempit kan. Macam kita zaman PKP, tak boleh keluar, tak boleh apa lah kan. Kalau kat Madinah nanti okey sikit. Ya, ada seseorang pula diberikan syarat oleh Ummu Qais yang dikelar sebagai Muhajir Ibn Qais ini. Kamu nak kahwin dengan aku? Boleh, kata. Tapi syarat hijrah, kata. Ya, kalau hijrah bolehlah kahwin. Jadi kena kahwin, bukan kerana Allah dan Rasul. Maka kita lihat bahawa dari sudut ini, hijrah para sahabat adalah kerana perintah Allah dan Rasul. Artinya tanpa izin dan tanpa perintah Allah dan Rasul, maka tidak ada. Hijrah yang pertama pun kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah hijrah ke Habasyah. Jadi tidak dengan begitu sahaja para sahabat berhijrah, tetapi atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedikit demi sedikit secara sembunyi. Sampailah satu ketika Sayyidina Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak lagi bersembunyi, ya, bahkan mengisytiharkan, hari ini aku hijrah. Sesiapa yang hendakkan isterinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, halanglah aku, kan. Ini cara Sayyidina Umar. Jadi hijrah dengan style masing-masing lah, ikut kekuatan. Sehinggalah para sahabat, ya, sebahagian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berhijrah. Dalam satu riwayat yang lain, saya tak sempat nak buat rujukan. Satu riwayat lain menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah untuk berhijrah. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah atas sebab reaksi atau bersikap reaktif terhadap peristiwa yang ada seringnya, sudah tentu baginda akan hijrah ikut apa yang ada di akal baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah ini adalah atas perintah. Sudah sampai waktunya hijrah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan,
ya. Jadi peristiwa-peristiwa sebelum itu dijadikan asbab. Orang-orang Quraisy telah menekan mereka. Bahkan malam sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berkumpul orang-orang Quraisy di parlimen mereka di Darun Nadwah itu. Ya, Darun Nadwah ini satu parlimen orang-orang Quraisy sejak zaman berzaman, daripada zaman moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qusay yang telah mendirikan dewan ini, ya, Darun Nadwah ini. Maka orang-orang Quraisy telah bersidang pada malam itu untuk memikir bagaimana lagi mereka boleh menghalang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang sudah nampaknya tidak mampu dihalang lagi. Ya, maka berbagai-bagai cadangan untuk membunuh, yang tentunya berbagai-bagai cara dipikirkan modusnya itu. Ada yang kata masuk dalam peti, letak dekat tepi Kaabah sampai mati, sampai mati kering kat situ. Ada yang kata kita hantar saja ke satu negeri, sehingga dia tidak dapat balik ke Mekah. Jadi ada yang protes, kata kalau kita hantar satu negeri, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mereka tak katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang kata, tak sampai hati nak kata nabi-nabi macam tu saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu negeri, dia seorang yang mudah memikat orang lain, dan kita tahu dia akan dapat menarik berbagai pengikut lagi. Tak setuju juga. Akhirnya sama-sama bersetuju mereka, ya, untuk mereka ini menghabiskan saja nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada sebelum itu pun mereka telah pun memujuk ketika hidup bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, untuk mereka ini ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantikan dengan seorang pemuda yang lain untuk dijadikan anak sebagai pengganti, ya. Kemudian kita tahu dalam peristiwa itu bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam telah memujuk juga baginda supaya meninggalkan dakwah baginda SAW atas desakan orang-orang Mekah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, lan atruka hadzal amra, ya, aku tidak akan tinggalkan urusan ini, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sehinggalah mencapai kemenangan ataupun baginda SAW akan binasa karenanya, akan dibunuh, akan dihabiskan karenanya. Jadi prinsip. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum itu telah ditawarkan, kalau baginda mencari kesenangan tidak perlu ke Madinah, kerana orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hidup senang. Kamu nak jadi apa? Nak raja, kami angkat kamu jadi raja. Kamu nak perempuan yang paling cantik untuk dinikahi, kami boleh kahwinkan kamu. Kalau kamu nak orang yang paling kaya menjadi orang paling kaya di Mekah, kami boleh berikan. Tetapi cukuplah dengan penghinaan kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Ini tawaran. Kalaulah harta dan kesenangan yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah boleh memperolehnya di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya berhijrah ke Madinah. Jadi mengerti sirah ini akan meletakkan kita kepada position yang betul dalam memahami apa maksud hijrah. Jadi apabila hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah digerakkan, berbagai-bagai lagi detail peristiwa ini yang kita boleh jadikan sebagai iktibar. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam baginda hendak memulakan perjalanan hijrah ini, baginda telah ditunjukkan jalan oleh Abdullah ibn Uraiqid. Siapa Abdullah ibn Uraiqid ni? Dia seorang yang beragama Nasrani, bukan seorang Muslim. Sebagai penunjuk jalan yang pakar, expert lah, ya, penunjuk jalan. Dan dia atur strateginya. Kalau kita tengok, sayangnya kita tak ada slide, ya. Kalau kita tengok, kalau kita tengok di utara Madinah. Di sini Makkah, ya. Di sini Madinah. Ini Makkah yang biasa pergi umrah ni, insya-Allah, ya. Mutawif kita, tuan-tuan imam kita, ya. Ini Makkah. Kalau perjalanan Makkah ke ikut logik dia, Makkah ke Madinah ini straight sajalah, ya kan? Straight saja. Ada tariqul hijrah yang hari ini digunakan jalan menuju ke Madinah. Tetapi baginda SAW pergi ke selatan dulu, iaitu di Gua Sur, sebagai strategi untuk perjalanan yang selamat.
berada di situ 3 hari. Namun demikian orang-orang Quraisy ni, mereka ni pakar jejak ni, ilmu qiyafah. Mereka ni pakar jejak ya. Walaupun jejak-jejak ini telah pun dihapus-hapuskan dengan apa ni? Kambing-kambing ya kan. Maknanya pertama ada strategi dalam perpindahan. Yang kedua, menggunakan ekspertis walaupun daripada orang bukan Islam. Abdullah bin Uraiqid ditunjukkan jalan strategi ke selatan supaya tidak mudah dijejak, tetapi akhirnya hampir dapat dijejak juga ya, di Gua Sur itu. Kemudian baru diteruskan perjalanan menuju pesisir dulu. Kalau ikut Madinah, Mekah, Madinah ini lebih lurus kan, tapi ke arah pesisir dulu. Barulah masuk ke laluan yang kita hari ini lalu ya, Tariqul Hijrah. Orang kerajaan Saudi berdakwah Tariqul Hijrah menuju ke Madinah. Dengan kata lain, baginda sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dengan penuh strategi, penuh perancangan. Ia tidak dengan begitu saja. Tidak dengan ketakutan. Lari sudah. Lepas ni kita tak payah fikir dulu. Tengok keadaan baru. Tidak. Dia merupakan satu perjalanan yang sebenarnya telah diatur dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita skip peristiwa demi peristiwa yang telah berlaku. Apakah kelebihan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilakukan, yang telah berlaku? Dalam begitu banyak rujukan, kalau kita simpulkan ya, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita lihat secara zahirnya, ia seperti hanya melibatkan perpindahan Mekah Madinah. Tetapi sebenarnya ia adalah satu titik tolak yang penting dalam sejarah Islam. Ia boleh dikatakan satu bentuk transition ya, satu keadaan ke satu keadaan. Kalau dahulu Islam itu ketika di Makkah, dia merupakan agama yang dikembangkan, menguatkan unsur-unsur akidah, kepercayaan, melawan kekufuran, melawan syirik. Kemudian diajarkan ibadah. Walaupun tahun ke-13 Hijriah baru dilakukan Isra' Mi'raj, baru diwajibkan solat. Tetapi kalau kita merujuk kepada sirah-sirah sebelum itu, solat telah dilakukan sebelumnya lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali dan sebagainya, mereka telah melaksanakan solat itu. Tetapi diwajibkan solat itu pada tahun ke-13 Hijriah, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Islam daripada keadaannya agama, kalau kita hari ini pun kalau kita sebut sebagai agama, maka agama itu selalu disebut ataupun selalu dirujuk orang sebagai satu kepercayaan dan sistem ibadah, itu saja. Jadi Islam dengan adanya hijrah ini telah berkembang daripada agama yang hanya dilihat sebagai sistem ibadah menjadi satu cara hidup, satu yang komprehensif, yang telah meliputi politik, telah meliputi ekonomi, telah meliputi persoalan sosial, tidak lagi terperangkap dalam ruang lingkup ibadah saja. Maka kalau pada hari ini orang masih melihat agama ni sebagai satu bentuk ibadah saja, alangkah piciknya, alangkah sempitnya pandangan atau kepahaman mereka terhadap Islam ya. Jadi hijrah ini juga satu transition, satu bentuk perubahan daripada keadaan mana orang-orang Islam itu dahulunya hanya diwakili oleh sekumpulan kecil manusia yang sedang dihimpit, sedang terancam oleh musuh-musuh. Apabila hijrah itu telah berlaku, maka kedudukan mereka itu telah pun memperolehi kepimpinan, kekuasaan. Di Madinah, Islam telah berdiri sebagai memimpin. Islam itu memimpin, bukan lagi mengikut. Kalau di Mekah, Islam ini terhimpit, bahkan terzalimi orang-orang Islamnya. Hijrah juga merupakan satu transition dalam keadaan mana ya, kumpulan yang asalnya
adalah kumpulan yang mungkin kita lihat sangat kecil, bukan saja kecil tapi simple saja, hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Kalau dalam politik hari inilah kita tengok, itu hanya splinter group saja, tidak mengancam langsung. Tetapi apabila Madinah telah berdiri, maka yang berdiri adalah satu negara, satu balad, satu bilad, satu bangsa, is a nation. Jadi dakwah telah bergerak daripada keadaan satu yang sifatnya hanya di kalangan suku-suku kaum saja, dia telah bergerak menjadi lebih luas. Islam yang dilihat dahulu lemah kini menjadi satu super power, ya. Tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang boleh dipandang sebelah mata saja. Sehinggalah di zaman para sahabat, Islam itu telah berkembang dengan begitu luas. Di zaman Saidina Umar telah berkembang sampai ke Mesir, ya. Saidina Uthman telah berkembang, ya, sampai ke Parsi. Dalam satu peperangan, ya, di mana kita melihat bahawa di mana dalam satu peristiwa, ya, apabila orang Islam bertembung dengan tentera Parsi, sedangkan tentera Parsi dengan tentera Rom ketika itu adalah superpower. Macam kita tengok hari ini, seperti kita tengok Rusia, kita tengok Amerika, bahkan hari ini mungkin China pun nak menampakkan dirinya sebagai superpower. Kalau dulu kita sebut dua saja, China kita tak perhitungkan. Hari ini dengan demografi yang berlaku, bukan dengan geopolitik yang berlaku, maka kita melihat banyak negara sudah nak menampakkan diri mereka sebagai superpower. Maka superpower ketika itu adalah Parsi dan Rom. Jadi tentera Parsi yang begitu besar berhadapan dengan tentera Islam. Bila telah mendengar tentera Islam ini telah menang sana, telah menang sini, telah menang sini, pemimpin tentera Rom ini nama dia Rustum, ya. Tulisan Arab ditulis Rustum, ada yang sebut Rastam, cara bahasa Inggeris lah. Dia bila bertembung dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas ni, dia tidak bercadang untuk memerangi mereka, bahkan menawarkan kepada mereka supaya berdamai saja. Bahkan ditawarkan hadiah, dijemput wakil daripada tentera Islam ini. Maka diutuskanlah oleh Sa'ad bin Waqqas itu seorang sahabat nama dia Rabi' bin Amir. Ada yang menyebut Rabi' bin Amir, ya. Datang Rabi' bin Amir ini berjumpa dengan Rustum, maka dialog yang sangat mengejutkan, ya. Di mana datang, dia tahu dia datang dijemput. Yang perlu berjumpa dengan dia adalah Rastam. Mereka orang-orang Parsi ni, mereka punya kebiasaan tersendiri, menunjukkan kehebatan mereka, menunjukkan harta benda mereka, ya. Sebuah tempat yang mewah, bertatahkan permata dan sebagainya. Bantal-bantal yang nampak mewah, ya, kapet mewah ni. Datang Rastam dalam keadaan bajunya baju perang yang compang-camping. Jadi kalau tentera Parsi nampak ni pun nampak lekeh lah kan. Berjumpa dengan seorang pemimpin besar Parsi. Namun walaupun mereka ini berjumpa dengan seorang pemimpin yang dibesarkan oleh orang Parsi, dia datang dengan kemegahan. Pegang tombak, ada yang kata pegang pedang, pegang tombak sambil berjalan ni. Tombak ni mencucuk kapet, mencucuk bantal-bantal ni sampai rosak, terkoyak-koyak. Marahlah orang-orang Parsi. Kenapa? Sebab tidak menampakkan mereka ini hormat kepada pemimpin. Padahal pemimpin mereka Rastam ni seorang pemimpin besar. Maka apabila ditawarkan kepada Rabi' bin Amir ini, dia menegaskan, Allahu bata'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dengan penuh keyakinan dia menyatakan, menegaskan, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada perhambaan terhadap hamba manusia menjadi hamba kepada manusia, kepada perhambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka dia membangkitkan kami dengan agamanya, agama Allah, untuk kami semua, untuk kami seru mereka kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya.
Tetapi sesiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya, sehinggalah kami berjaya memperolehi apa yang dijanjikan Allah. Hanya orang yang ada prinsip yang kukuh boleh bercakap dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, walau siapa pun yang dihadapi. Jadi ketika itu marah, ya, tentera-tentera Parsi pun marah, tetapi Rustum telah mengingatkan mereka, wailakum la tanzuru ila siyab wanzuru ila ar-ra'yi wal kalam was sirah. Dia kata, celaka kamu daripada tentera-tentera ni kan. Dia ingatkan mereka, maksudnya jangan pandang lekeh mereka ni. Wailakum, celaka kamu. Kamu jangan tengok pakaian mereka, tapi tengoklah kepada fikiran mereka, bicara mereka, jalan hidup mereka. Sesungguhnya orang Arab menganggap ringan masalah pakaian dan makanan, tetapi mereka menjaga harga diri mereka. Jadi kalau kita tak rujuk kepada orang-orang Islam sahaja pun, orang Arab itu sahaja pun telah cukup kita melihat tabiat mereka dalam menjaga diri mereka, maruah diri mereka. Dengan berbagai-bagai adat menyambut tetamu, mereka akan sambut tetamu dengan penuh hormat, kerana itu adalah harga diri bagi mereka. Maka inilah kelebihannya apabila Islam itu diturunkan di kalangan orang Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, daripada bagaimana penceritaan kita tentang hijrah, tentang bagaimana peristiwa para sahabat dengan jiwa yang telah ditempa oleh Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh yang besar, maka pada hari ini adalah pegangan kita sebagai orang Islam. Kalau terutama sekali sekarang ini bertembung tarikh kemerdekaan kita, bulan kemerdekaan kita dengan tarikh Hijriyah. Maka hijrah itu, kalau dalam satu hadis dikatakan apakah hijrah itu, ya, yaitu man hajara ma nahallahu anhum. Orang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mereka telah memerdekakan jiwa mereka. Hari ini jiwa kita terbelenggu oleh gaya hidup. Kita terbelenggu oleh kekayaan. Kita terbelenggu oleh nikmat. Kita terbelenggu oleh populariti. Kadang-kadang kita terbelenggu oleh rasa ketergantungan. Lebih-lebih lagi umat Islam dalam mereka hendak memegang kekuasaan, di mana umat Islam berada dalam keadaan majoriti di satu-satu tempat. Pada hari ini majoriti itu hanya seperti mana disifatkan oleh Allah Subhanahu taala kal ghusa. Apa ni? Rasulullah SAW kal ghusa. Seperti buih-buih saja. Nampak banyak, nampak berdebur-debur, tetapi lemah. Maka kekuatan itu hanya akan dapat dikembalikan kalau kita berhijrah dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kerana di situlah harga diri orang-orang Islam. Kerana harga itulah kemerdekaan. Di antaranya ialah dengan memegang kepada kemerdekaan jiwa inilah orang Islam ada keyakinan diri. Apabila kita bergerak atas premis Islam, maka orang-orang Islam ini akan bersatu. Kesatuan jiwa kita, dia tidak bergantung kepada kalau kelompok masyarakat kerana mereka ini kaum ini, kerana bangsa ini, kerana keturunan ini. Kalau strata masyarakat bukan kerana mereka berkumpul di kalangan orang yang berharta saja atau bangsawan sahaja. Tetapi yang menjadikan Islam ini kuat ialah bila mereka bersatu atas agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Apabila kita melihat orang Islam yang lain sebagai saudara kita se-Islam, maka bila kita bersatu atas premis yang betul, orang Islam akan kuat. Mereka tidak akan mudah terbeli, mereka tidak akan mudah terpujuk, ya, dalam sistem apapun. Baik kita cakap tentang sistem ekonomi, kalau dahulu kita gerakkan macam BMF contohnya, atas dasar apa kekuatan BMF ini? Atas dasar kita sesama Muslim. Tapi orang lain gelar kita rasis. Kalau dalam konteks politik, kerana kita sesama Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah hisirah Rasulullah SAW, bagaimana menguatkan sebuah negara Madinah. Pertama sekali didirikan masjid.
datang ke Madinah dirikan Masjid Quba, datang ke Quba dirikan Masjid Quba. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam satu hadis 14 hari di situ, ada yang mengatakan 4 hari. Kemudian bergerak lagi, ada satu tempat lagi mendirikan solat Jumaat. Hari ini didirikan masjid di situ dinamakan Masjid Al-Jumu'ah. Kemudian bergerak ke Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengikut ke mana saja unta Baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quswa, bergerak sampai berhenti satu tempat di satu tanah. Tanah ini dimiliki oleh 2 orang anak yatim, ya, Sahal dan Suhail. Dan ditawarkan tanah ini untuk dijadikan masjid. Sampai hari ini, masya-Allah, Masjid Nabawi yang telah didirikan 1400 tahun yang dahulu, hari ini telah mendatangkan berapa banyak pahala kepada 2 anak yatim ini. Ya. Jadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat dengan masjid. Dengan masjid yang pertama sekali. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat Islam antara Muhajirin dan Ansar dengan persaudaraan. Seperti mana dipersaudarakan seseorang yang sedarah, maka Baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara mereka. Kamu si fulan saudara adik-beradik dengan si fulan ni. Umpama kita orang Melayu ni mengamalkan budaya adik angkat, kan? Tapi kalau saya tengok dulu kan kat sekolah, ya, zaman remaja ni, ini adik angkat saya, tapi bakal girlfriend, ya. Jadi dia tidak berlaku begitu. Jadi di kalangan para sahabat ni, Ansar Muhajirin dipersaudarakan, at-ta'akhi. Kemudian yang ketiga ialah dijalankan ataupun diadakan perjanjian bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam, sama ada di kalangan Arab, bahkan dengan orang-orang Yahudi, untuk sama-sama mempertahankan Madinah. Jadi Madinah ini adalah satu negara yang majmuk. Bukan Malaysia saja negara majmuk. Bahkan ketika mana Baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi pemimpin Madinah ini, orang Islam belum lagi majoriti. Tetapi yang menjadikan kuat orang-orang Islam ini ialah apabila disatukan jiwa mereka, orang Muhajirin, Ansar bersatu atas sebab kita sama-sama orang Islam. Jadi orang-orang Islam ini awliya'u ba'din, ba'duhum awliya'u ba'd. Sesama mereka ini adalah penolong antara satu sama yang lain. Sehingga dengan Islam bergabung dengan orang Islam atas dasar Islam, bukan atas dasar yang lain. Jadi atas dasar Islam, ia akan menggerunkan musuh. Ia akan menjadikan orang Islam kuat. Ia akan menjadikan orang Islam teguh berpegang prinsip. Inilah kemerdekaan yang sejati, ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Perayaan hijrah kita, ummah Rabbani, negara harmoni. Macam mana ummah Rabbani, ummah yang menyatakan ketundukan mereka semata-mata kepada Allah. Bagaimana sifat agama Islam yang Rabbani itu menyumbang kepada keharmonian pelbagai agama. Ada orang tak yakin. Kita di Malaysia ni bukan hanya orang Islam. Kalau kita cakap Islam ini menyakiti orang lain. Maknanya kita tidak ada keyakinan bahawa Islam ini boleh mendatangkan harmoni. Kerana dengan kita berpegang pada Islam lah kita boleh adil kepada orang lain. Kerana kita berpegang pada Islam lah, maka kita boleh mewujudkan suatu suasana yang selamat bukan sahaja bagi orang-orang Islam. Orang bukan Islam yang duduk bersama dengan kita pun akan rasa selamat. Ini ialah ajaran Islam. Tetapi ramai orang Islam tidak ada keyakinan. Bahkan kalau kita mengajak berjuang atas nama Islam pun dia ejek, dipandang rendah, bahkan dia anggap sebagai bermuka-muka. Inilah yang perlu kita tegakkan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita hendak mencapai kemerdekaan sebenarnya jiwa dan umat Islam. Untuk kita jalankan kewajipan kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk kita meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit iktibar, renungan yang kita ambil daripada peristiwa hijrah dan juga kepahaman hijrah yang kita sama-sama pendengarkan pada hari ini, Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk sentiasa berada di atas jalan
agamanya, untuk sentiasa beratas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim. Allahumma ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal junun wal baras wal judham wa sayyal asqam wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan dapat menjadikan kita umat Islam yang kukuh pegangannya kepada agama Allah SWT dan kekal di atas memperjuangkan agama ini hingga ke yaumul qiyamah, ya, kepada anak-anak dan keturunan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.